6. Projek Mega Malaysia yang terbengkalai. Forest City bukan gagal dari segi binaan. Ia gagal sebagai projek bandaraya mega. Dan orang mula panggil Ghost Metropolis Malaysia. Dalam brosur nampak macam Dubai campur Singapura. Ya. Bahagian awal siap, tapi kemudian semuanya jatuh macam domino. Selama lebih 20 tahun, Plaza Rakyat duduk sebagai monumen kegagalan. Pembangunan paling ikonik di KL mengingatkan orang bahawa tak semua projek mega akan jadi mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video 6 mega proyek ya yang ada di Malaysia, tapi ini gagal. Tapi kalau istilahnya ini jadi, maka akan mengalahkan Dubai katanya. Gila banget ya guys ya, project yang dilakukan oleh negara jiran kita ini. Jadi tanpa berlama-lama, buat teman-teman yang mau belanja silahkan lihat katalog ya. Teman-teman klik linknya, lalu teman-teman cari apa yang barang teman-teman perlukan seperti itu. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Enam, projek Mega Malaysia yang terbengkalai. Setiap negara ni ada cita-cita yang besar. Ada yang jadi realiti, ada yang kekal sebagai blueprint dalam milik mesyuarat, dan ada juga yang sempat naik separuh kemudian hilang nyawa. Malaysia pun sama. Dalam sejarah pembangunan negara, ada projek-projek yang dimulakan penuh harapan tapi akhirnya menjadi rangka. Pulau sunyi, taman tema kosong atau bandar-bandar yang separuh siap. Dalam video kali ini, kita akan senaraikan 6 projek mega Malaysia yang bukan sekadar tertangguh tapi betul-betul terbengkalai, menjadi bukti bahawa pembangunan bukan hanya tentang plan dan pelancaran tapi tentang ketahanan. Nombor 6, Plaza Rakyat, mercu tanda yang freeze selama lebih 20 tahun. Pada awal 90-an, Kuala Lumpur sedang membesar dengan laju. KL Tower sedang naik, KLCC baru nak bermula dan bandar semakin moden. Dalam semangat itu, datang satu projek mega yang diberi nama Plaza Rakyat, sebuah kompleks gergasi yang dirancang untuk mengubah kawasan Pudu menjadi pusat komersial moden. Apa yang dirancang? Menara 79 tingkat, kompleks beli belah, hotel tinggi, terminal pengangkutan utama, ruang pejabat dan ruang acara. Ini sepatutnya menjadi adik kepada KLCC. Tapi tahun 1997 datang membawa badai. Krisis ekonomi Asia menghentam seluruh rantau. Pemaju tak mampu bertahan, bank ketatkan pinjaman dan pembangunan berhenti serta-merta. Sejak hari itu, bangunan itu kekal begitu. Rangka konkret setengah siap, tingkat-tingkat gelap, besi karat, dinding berlumut. Ini bukan bangunan, ini masa yang beku. Setiap kali projek ni nak dihidupkan, pemaju baru masuk, tapi kemudian senyap. Perbincangan kerajaan pun senyap. Pelan baru diumumkan, senyap lagi. Selama lebih 20 tahun, Plaza Rakyat duduk sebagai monumen kegagalan. Pembangunan paling ikonik di KL mengingatkan orang bahawa tak semua projek mega akan jadi mega. Nombor 5, Maps Perak, taman tema megah yang bertahan tak sampai 3 tahun. Ketika Maps diumumkan, Perak jarang mendapat projek hiburan mega. Jadi bila movie animation Park Studios Maps dibina di Ipoh, orang Perak rasa bangga. Dengan kos lebih 500 juta ringgit, Maps dijual sebagai taman tema animasi pertama Asia. Ada kerjasama dengan DreamWorks tapi awal-awal je. Tarikan Hollywood dengan stunt show, roller coaster, rides keluarga, watak-watak kartun yang popular. Semuanya nampak besar, tapi di sebalik pintu masalah mula timbul. Masalah pertama, DreamWorks tarik diri. Ini pukulan paling besar kerana 6 zon utama berkaitan DreamWorks tiba-tiba hilang identiti. Yang nombor 2, kos naik melampau. Apa yang dirancang bermula 400 juta lebih ringgit tiba-tiba melonjak. Nombor 3, pengunjung kurang. Cuaca panas, lokasi jauh dari KL, marketing pun lemah.
Nombor 4, hutang keliling pinggang. Akhirnya kerajaan negeri terpaksa masuk campur tangan. Maps dibuka pada 2017. Pada 2020, ia ditutup senyap-senyap. Hari ini, Maps adalah syurga untuk penggambaran urban explore. Bangunan masih kelihatan cantik, warna masih terang, tapi kawasan dah sunyi sepi. Kasian dan eman-eman gitu loh guys ya. Udah banyak istilahnya dana digelontorkan tapi malah menjadi seperti ini. Tapi ya kembali lagi kan kepada peminatnya gitu. Kalau peminatnya nggak ada gitu kan, wow. Jadi di balik kemajuan Malaysia banyak istilahnya cerita-cerita ataupun project mega yang bisa dikatakan terbengkalai seperti itu guys. Wow. Taman Tema 500 juta ringgit yang hanya hidup kurang lebih 3 tahun. 3 ini tahun. Bukan kegagalan biasa, tapi ini adalah satu legenda. Nombor 4, Legenda. Forest City, bandar yang siap tapi tak ada penghuni. What? Forest City ialah projek mega antarabangsa. Wow. Iklan dia dulu ditayangkan sampai ke China, bandar futuristik yang terapung di pulau buatan Johor. Rumah-rumah moden, pusat komersial, sekolah antarabangsa, bandar hijau, generasi baru. Tapi, apa yang berlaku adalah pembeli majoriti adalah warga China. Kerajaan China ketatkan pembelian hartanah luar negara. Projek tinggal siap tapi kosong. Kemudian datang COVID-19 yang hentikan kemasukan pelabur. Unit Betul, siap betul. tapi tak ramai nak duduk. Bangunan fizikal memang banyak siap, tapi bandar tu perlukan jiwa, dan jiwa tu datang daripada manusia. Tanpa manusia, Forest City jadi satu fenomena pelik. Bandar lengkap tapi sunyi. Ada blok apartmen yang tinggal beberapa unit je berlampu. Ada jalan-jalan yang sempurna tapi sunyi macam cutscene permainan video. Ada pulau buatan yang luas tapi kau dengar cuma angin laut. Forest City bukan gagal dari segi binaan. Ia gagal sebagai projek bandaraya mega. Dan orang mula panggil Ghost Metropolis Malaysia. Jarang banget orang istilahnya explore ke sini, mungkin nggak boleh gitu kan. Tapi wow, sebagus ini ya kan, secantik ini tapi tidak ada penghuninya guys. Wah, gila sih. Gila. Aduh. Ini kalau di Indonesia dikasih ke rakyat seneng banget ya kan. Aduh, karena banyak yang di Indonesia banyak yang nggak punya rumah gitu kan. Masuk ke sini mantap ya guys ya. Karena mungkin di Malaysia itu ya namanya juga apartemen pasti mahal gitu. Kalau kasih gratis pada mau paling. Dan malangnya, label tu bukanlah keterlaluan. Nombor 3, Melaka Gateway, impian Dubai yang tenggelam separuh jalan. Dubai. Melaka Gateway diumumkan pada 2014 sebagai projek yang akan mengubah ekonomi Melaka selama-lamanya. Pelan asal, 3 pulau buatan, marina, kapal mewah, kawasan pelancongan mega, pusat kewangan antarabangsa, cruise terminal, pusat hiburan dan kejiranan mewah. Dalam brosur nampak macam Dubai campur Singapura. Ya. Bahagian awal siap, tapi kemudian semuanya jatuh macam domino. Lesen pembangunan ditarik balik. Isu alam sekitar, pertukaran kerajaan negeri, pelabur tak stabil, saman undang-undang kiri kanan. Kemudian kawasan pun tak kukuh. Akhirnya, projek terbengkalai separuh jalan. Pulau buatan ada tapi kosong. Bangunan pun tak naik. Tapak komersial pun tak mula. Sekarang ada usaha kecil-kecilan nak hidupkan balik sebahagian projek. Contohnya cruise terminal, tapi versi mega asal dah terkubur. Melaka Gateway menjadi contoh bagaimana projek bilion ringgit boleh tenggelam bukan dalam laut tetapi dalam birokrasi dan politik. Nombor 2. Wow. Gila sih guys. Kalau Malaysia memang benar-benar sukses dan istilahnya menyamai Dubai, gila memang ya. Jadi bagaimana istilahnya kalau kita lihat ya perkembangan ataupun kemajuan daripada pemikiran pemerintah ataupun para istilahnya yang memegang mega project ini, pemikirannya sudah maju ke depan gitu kan. Gila sih kalau jadi semua itu gimana Malaysia, jadi apa sekarang Malaysia itu kan. Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa, 2 bandar yang menjadi pekan hantu era 90-an. Ini projek mega perbandaran. Zaman 1990-an, Malaysia tengah membangun agresif, pemaju merancang 2 bandar di Hulu Selangor, Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa.
Impian asalnya sangat besar. Hospital besar, kawasan industri moden, pusat komersial mega, shopping mall, college, sekolah, universiti, ribuan unit perumahan. Ia sepatutnya menjadi bandar masa depan Selangor. Kemudian, krisis ekonomi datang. Pemaju gagal bertahan. Projek-projek kecil dalam bandar tu mati satu demi satu. Hasilnya, blok kedai kosong. Sekolah tak jadi. Lot perumahan terbengkalai. Rumah siap tapi tak berpenghuni. Jalan besar tapi tak banyak kereta. Selama bertahun-tahun, dua bandar ni memang mempunyai reputasi sebagai bandar terbengkalai paling besar di Malaysia. Hari ni ada pembangunan baru yang cuba dihidupkan kawasan tu, tapi dia takkan pernah capai skala besar visi asal. Yang tinggal hanyalah tapak dan struktur yang mengingatkan orang tentang impian sang peluhan yang tidak kesampaian. Wah, ngeri ya guys ya. Berhantu gitu. Tapi ya bangunan-bangunan seperti ini kalau dibenerin, dibagusin, gila bagus banget guys. Iya kan? Tinggal dicat-cat itu kan. Tapi menurut saya tuh bangunan-bangunannya itu kokoh gitu. Berbeda halnya dengan bangunan-bangunan yang penuh dengan korupsi gitu kan. Bangunannya pasti udah runtuh gitu kan. Ini masih kuat gitu. Gila. Nombor 1, projek monorail lama. Tiang-tiang yang berdiri tanpa destinasi. Monorail lama. Ini projek kecil secara fizikal tapi simbolik. Pada satu ketika dahulu, ada banyak perancangan untuk mengembangkan sistem monorail. Sambungan KL Monorail, cadangan Shah Alam Line, cadangan laluan Kelang, cadangan laluan Ceras, beberapa tiang mula dibina. Tetapi bila MRT dilancarkan, kerajaan mula fokus sepenuhnya kepada MRT 1 dan MRT 2. Projek monorail tambahan dibatalkan, digantung atau dihapuskan dari pelan. Tiang-tiang yang sudah dibina dibiarkan. Sekarang ada beberapa kawasan mempunyai tiang monorail tunggal, struktur gantung yang tak bersambung, blok konkrit tanpa rail, tanda kecil projek yang pernah bermula dan berhenti. Ia mungkin bukan projek berbilion ringgit, tapi ia adalah lambang kecil kegagalan perancangan bandar yang tergesa-gesa. Monorail menjadi projek yang wujud tapi tak pernah hidup. 6 projek ini sudah cukup membuktikan satu perkara. Projek mega bukan hanya tentang binaan besar, ia tentang pengurusan, ekonomi, politik, manusia dan semuanya bergabung. Ada projek terhenti sebab krisis, ada sebab salah urus, ada sebab perubahan dasar, ada sebab pelabur hilang, ada sebab teknologi dan pasaran berubah. Dan akhirnya, projek-projek terbengkalai ini bukan sekadar struktur fizikal. Ia adalah cerita, sejarah, pengajaran, saksi sejak zaman ekonomi yang tak menentu. Jadi, itulah senarai 6 projek mega Malaysia yang terbengkalai. Apa pandangan anda tentang video kita pada hari ini? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Rasdaniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao. Oke guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, kalau kita boleh tengok bagaimana istilahnya 6 mega project Malaysia yang terbengkalai. Tapi kalau memang itu terjadi dan berhasil, gila, Malaysia akan jadi apa? Dan itu era 90-an, era-era 2000-an ke atas gitu kan. Sampai ke Covid-19. Ini gila banget guys. Kalau memang itu, aduh, ternyata di balik kesuksesan Malaysia ada istilahnya 6 project mega yang istilahnya terbengkalai atau gagal seperti itu. Bukit Beruntung dah jam sekarang nih, yang terus terbengkalai ialah Lembah Beringin, banyak rumah kosong, jangkaan universiti akan dibina di sini tapi semua tak jadi. Waduh. Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa tuh oke lagi, ada yang lagi terus Lembah Beringin. Wow. Kurang tepat actually Lembah Beringin yang gagal punca sebab relocated KLEI. Projek terbengkalai ini dulu masa zaman Malaysia kaya dan membangun 9 pos pesat 90-an, tapi masuk 2000-an dia jadi terbiar dan terpenggalai macam bangunan tinggi, tinggal rangka di Kelang Selangor yang tu lagi tak tahu sebab apa terbiar. Itulah guys ya. Jadi banyak istilahnya projek-projek Malaysia, dan istilahnya kita sekarang melihat
banyak istilahnya bangunan-bangunan tinggi yang ada di Malaysia sekarang itu juga berkat istilahnya mega proyek yang dilakukan ataupun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Ini sangat-sangat gila ya guys ya. Jadi pemikirannya itu sudah maju ke depan gitu. Kita kapan gitu, nggak ada planning, baru kali ini aja ada planning ya kan, yang istilahnya BUMN ya kan. Maksudnya apa ya, Malaysia udah dari zaman itu, di tahun itu sudah istilahnya ke situ gitu, sudah istilahnya membangun bangunan yang spektakuler gitu kan. Sedangkan kita ini kapan gitu ya guys ya, banyak istilahnya mungkin hal-hal yang belum kita ketahui tentang mega proyek yang ada di Malaysia ini ya guys ya. Dan ini sedikit saja yang kita tahu, dan mungkin masih ada lagi istilahnya mega proyek yang lain yang mungkin istilahnya belum kita ketahui, atau mega proyek yang memang sampai sekarang itu ramai dan banyak diminati seperti itu ya kan. Mega proyek itu kayak LCC ya kan, PNB, terus apalagi ya seperti itu lagi guys ya, bangunan-bangunan yang ada di Malaysia itu. Dan itu gila memang. Mantap banget ya guys ya. Semoga kedepannya bisa ya kita menyusul juga, kita bisa istilahnya membuat banyak gedung-gedung tinggi, atau bahkan istilahnya membuat yang pertama kali itu rumah untuk rakyat lah seperti itu ya kan. Karena banyak rakyat yang istilahnya rumahnya tidak layak untuk dihuni kadang ya kan, di kampung-kampung dan lain sebagainya. Dan semoga istilahnya pemerintah bisa melihat ke situ juga ya kan. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.